Okay. So tajuk 2 iaitu organization theory. Alright. So minggu lepas kita dah bercakap sedikit sebanyak berkenaan dengan apa itu public sector, kenapa, apa beza public sector dengan corporate management dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan lebih melihat kepada dia punya teori-teori yang ada. What is the classical theories behind all of these public sector things dan sebagainya. Okay, yang mana anda akan dengarlah kata-kata yang biasa kita dengar macam birokrasi, monarki, apa semua ni. Inilah kata-kata yang akan kita sebut dalam tajuk hari ini. Okay? So saya minta semua supaya tulislah sebab benda ni banyak yang kita tak dapat nak cover, tak letak dalam slideshow. So kebanyakannya adalah melalui pembacaan buku-buku. Ada satu buku berkenaan dengan birokrasi tahun 18 dulu. So tulis Perancis tulis, saya tak ingat nama dia. So mereka ni lah yang membincangkan. Lepas tu awak biasa dengan Weber dan sebagainya. So inilah teori-teori klasik yang membentuk sektor awam pada zaman dahulu, yang mana berlaku perubahan iaitu new public sector management pada tahun 80-an dulu yang anda lihat sekarang ini. So kita lihat perkara yang dulu-dulu lah, dan of course kenapa kita perlu faham, kenapa kita perlu belajar apa yang berlaku dulu, disebabkan oleh kita kena tahu bagaimana rentetan perubahan, the changes, the evolution of all of these concepts in the public sector, in view to governing the country. So itu kita kena faham konsep state dan sebagainya, right? Tapi saya takkan bincang terlalu dalam lah, sebabkan kalau saya dah bincang pasal konsep state, federalism, apa semua tu, itu dah jadi politik lah. Dia jadi sains politik. So kita akan bincang benda yang lebih fokus, iaitu kepada sektor awam itu sendiri. Okay? Kerana sektor awam itulah yang membentuk bagaimana sesuatu kerajaan tadi ditadbir urus. Okay. So public administration, okay, usually they deal with the organized activities. What does it mean by organized activities? Meaning to say, for every department, for every authority, for every sectors, for every agencies, their establishment has been determined. All of the activities under the statute has been determined earlier. Dia bukan macam business. Business boleh ad hoc, perubahan, dia tak flexible, dynamic. Tapi untuk sektor awam, it is more rigid, it is more organized. Meaning to say, they have all the statutes, acts that covered above it, and these are the agencies yang berada di bawahnya. Okay. So, apakah aimnya adalah to provide the services to the people. So basically, when we talk about to provide services to the people, we need to say the people are the client, but the idea of the client, the people as a client, does not exist during this time. Dia tak wujud lagi. They giving the services as the concept of the government shall give service to the people. Itu yang dia punya prinsip utama yang dipegang. Okay. And of course, to restrain some individuals and groups. Maksudnya di sini, to restrain maksudnya menghalang sesuatu individu ataupun sesuatu kumpulan tadi daripada melakukan any subversive actions or any threats that could bring danger to the country or to the people as a whole. Itu konsep dia. Maksudnya di sini dua konsep paling utama, menyediakan perkhidmatan dan menghalang sesuatu kumpulan daripada melakukan sebarang tindakan subversif ataupun tindakan yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam dan juga negara. Itu konsep paling utama. Sebab itu dalam public sector tadi diwujudkan dua benda yang paling utama. Satu, agensi yang memberi perkhidmatan. Nombor dua, agensi yang menguatkuasa peraturan. Paling basic. Maksudnya di sini tidak wujud mana-mana agensi yang patutnya melakukan perniagaan atas dasar memberi keuntungan, mendapatkan keuntungan. Tak wujud dalam public admin. Alright? So itu adalah konsep yang paling utama dalam sektor awam. Okay? Dan of course, in order for you to have all of this, they must have some organizations.
Maksudnya di sini akan adanya satu pertubuhan, satu agensi, satu jabatan yang mana akan koordinat, akan menyelaras, akan mengawal selia semua aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat. Okay. Sebagai contoh, kalau kita kata Jabatan Pertanian. Okay. Apakah fungsi Jabatan Pertanian tadi? Adalah untuk memberi koordinasi, untuk memantau koordinasi dan juga memberi penyelarasan pada masyarakat yang melakukan kerja-kerja pertanian. Maksud di sini, memberi khidmat, memberi penyeliaan, memberi khidmat nasihat, penyeliaan dan juga membantu mereka dalam sektor pertanian tadi. Okay. So, itu adalah fungsi utama Jabatan Pertanian. Sama juga seperti sekolah. Sekolah menyediakan tempat untuk proses pembelajaran berlaku. Jadi, human activities ni adalah pembelajaran. Okay. So, sekolah tadi bukan satu organisasi, organisasi kecil yang memberi perkhidmatan pendidikan melalui guru. Dan Jabatan Pendidikan tadi akan menyelia, mengawal selia semua sekolah-sekolah di bawah kawasan mereka agar dapat memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat, iaitu sekolah-sekolah tadi mampu memberikan pendidikan secukupnya dengan kadar yang mencukupi kepada semua pelajar. So, itulah maksud yang kita katakan di sinilah. Okay. Jadi, apakah maksud organisasi tadi? So, Etzioni defines organization as a social unit. Meaning to say, organisasi tadi hendaklah merupakan salah satu entiti sosial, which is a human groupings deliberately constructed and reconstructed. Meaning to say, they're being constructed, they're being merged, they're being created, and in time to time there are some restructuring, to seek specific goals. Here, meaning to say, keperluan untuk mewujudkan suatu social unit tadi, dan juga pelarasan dan juga penstrukturan semula adalah untuk mencapai sesuatu matlamat yang khusus. Sebagai contoh, pertubuhan, perbadanan, tentera, sekolah, hospital, rumah ibadat dan juga penjara adalah termasuk. Kemudian seperti tribes, classes, ethnic group bukan termasuk dalam grup tadi lah. Maksudnya di sini, social unit tadi dalam organisation merupakan ini fokus kepada tujuan pemberi khidmat, bukannya tujuan untuk memberi keistimewaan kepada sesuatu bangsa, etnik, kelas, kasta dan juga keluarga. Itu maksudnya di sini. So, meaning to say, the idea is to have an equal treatment towards all across the people. Itu maksud organisasi tadi. So, organizations are characterized by the division of labor, power, and communication for responsibilities. Meaning to say here, selalunya organisasi tadi, karakteristik yang dibawa adalah contohnya pembahagian tenaga kerja. Maksudnya di sini, dari jenis daripada segi nature of the working forces. Maksudnya, apakah pengkhususan ataupun apakah pengkelasan bagi pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, the power, the type of the authority, the jurisdiction, the authorities of that particular group. Maksud di sini, apakah bidang kuasa, apakah kelebihan ataupun pangkat yang dipegang untuk memberi pengkelasan kepada, memberi karakteristik kepada satu organisasi. Dan juga the communication of responsibilities, meaning to say that penyampaian dari segi kebertanggungjawatan sesuatu organisasi kepada masyarakat sendiri. So, inilah karakter-karakter yang dilihat dalam sesuatu organisasi. And divisions which are not random. Meaning to say, divisions are not random, yang pembahagiannya adalah bukannya secara random, ini secara bersasar. Maksudnya di sini, suatu organisasi tadi diwujudkan, ada satu matlamat ataupun satu kumpulan sasar yang telah pun dikenal pasti
untuk diberi perkhidmatan ataupun untuk dikawal selia. Itu maksudnya di sini. Okay. It must be traditional pattern but deliberately planned. Okay. Traditional pattern means to say dalam masyarakat tradisional kita ada perkelasan dari segi perkhususan, sama ada pekerjaan, dari segi dia punya kelas darjat dan sebagainya. Ianya begitu, tetapi ianya hendaklah diberikan secara meluas dan sama rata. But deliberately planned to enhance the realization of the specific goals. So meaning to say here, ianya hendaklah dirancang, okay, walaupun tadi traditionally pattern, tapi ianya hendaklah dirancang untuk menambah baik pencapaian sesuatu matlamat tadi. Meaning to say here, of course we have some specific groups. We cannot say that this is all liberal. Tak dapat sebab this is what the organization means. Okay, this is what the organization means by the this theories. Okay, this is the conservative theories. Okay, it must be amplified. Okay, ianya hendaklah dikembangkan. Okay, in order for us to able to give some focus group to achieve the specific goals of the establishment of an organization. Masih di sini, okay, saya beri contoh ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau kita bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada beberapa pihak. Okay, yang mana JKM, kita fikir, oh, ini selalunya menjaga kebajikan orang-orang yang susah, tak semestinya. Ianya across the range. Tetapi fokusnya banyak kepada mereka yang susah, mereka yang miskin, yatim piatu dan sebagainya. Orang tua, walaupun terdapat juga mereka turut memberi bantuan kepada mereka-mereka yang dilihat agak berada, agak kaya, agak di atas mereka punya kedudukan sosial mereka. Tapi masih lagi turut diberi bantuan, cuma fokusnya tak banyak. Itu maksud dia di sini. Okay. Dan number 2, the presence of one or more power centers which control the concerted effort. Okay. So meaning to say, kewujudan satu ataupun lebih banyak pemusatan kuasa yang mengawal sesuatu usaha yang berfokus, okay, oleh sesuatu organisasi. Okay. Meaning to say here, mungkin ada 2-3 pusat, okay, yang mana suatu usaha tadi, suatu fokus, suatu matlamat, okay, untuk suatu organisasi, okay, ditumpukan bersama, okay, and direct them toward its goal. Meaning to say, okay, in order for this organization to able to achieve this goal, and these power centers must review continuously the organization's performance and repattern its structure when necessary to increase its efficiency. Okay. Maksudnya di sini ada kewujudan suatu pusat yang mempunyai kuasa, okay, untuk mengawal, okay, mana apa-apa usaha yang dilakukan organisasi yang mana this power will supervise. Maksudnya ada satu badan yang utama lagi yang akan menyelia, memantau bagaimana satu usaha, okay, organisasi tadi sama ada ia mencapai objektif atau tidak, dan sekiranya mencapai, bagaimana, sekiranya tak mencapai, they have to repattern the structure, doing the restructuring dan sebagainya, okay, to increase the efficiency, untuk meningkatkan boleh upayaan satu organisasi tadi. Dan nombor 3, to substitute of personnel. Example, unsatisfactory persons can be removed and others to be assigned on the task. Maksudnya, tadi kita kata restruktur kan, sekarang ni penggantian orang-orang di dalam organisasi tadi, sekiranya tidak mencapai sesuatu matlamat yang diperlukan, ianya bolehlah dikeluarkan dan diganti dengan orang lain yang dipercayai boleh mencapai suatu matlamat tersebut. Okay. And organizations can also recombine its personnel through
transfer and promotion. Yang ni last sekali. So, ianya dalam kerajaan tidak semestinya satu organisasi tadi ianya agak terhad. Ianya boleh digabungkan ataupun ditukar dan sebagainya lah. Okay. So, itulah dimaksudkan oleh organisasi tadi. Right? So, this one is taken by Rosenblum and Kravet from the Amitai Ezioni in the modern organizations pada tahun 64. Maksudnya di sini, although it is modern, but remember that this is the idea of during the post-war era, where we said as a during the modern times in 1800 until 1960s. Before post-modernist era, which is 1970s until 2000. Sekarang ini kita berada dalam neo-modernism. Yang mana banyak, ini lebih pada filosofi lah. Kalau nak lebih faham benda ni, you try to look into this modernist time, post-modernist and neo-modernist era. Kita ni sekarang ni berada dalam neo-modernist era yang mana banyak perubahan perubahan dalam pentadbiran masyarakat, struktur masyarakat, pemodenan yang melampaui, okey, melampaui daripada kebiasaan semua. Ini adalah neo-modernism lah. Kalau nak faham boleh bacalah benda tu. Jadi, what are the premises of the organization theory? Apakah premis-premis dalam teori organisasi tadi? Nombor satu, kita lihat the structure of an organization will affect its behavior. Okay. How the structure itself will affect the behavior of the organization by the whole. Okay. Number two, the structure of an organization affect the behavior of its workers. Ini kita lihat yang nombor dua. Yang tadi yang pertama cakap, organisasi tadi sebagai satu entiti. Bagaimana struktur tadi boleh mempengaruhi tingkah laku suatu organisasi sebagai satu entiti. Okay. Yang nombor dua pula kita lihat bagaimana struktur organisasi tadi akan mempengaruhi tingkah laku mereka yang berada di dalam organisasi tersebut. Sama ada it could be the workers, participants and perhaps even casual members. So ini mana-mana mereka, mana-mana ahli yang terlibat sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan nombor tiga adalah the organization process also effect. Yang tadi kita lihat dua tadi struktur. Sekarang ni kita lihat pada the processes within the organizations will affect the organizational and individual behavior. So ianya lebih menjurus kepada behavior. So kalau kita lihat di sini, apakah maksud di sini? Ianya menjurus kepada bagaimana satu organisasi tadi, tadbir urus tadi, boleh mempengaruhi tingkah laku keseluruhan organisasi, dalaman dan seterusnya mengubah mempengaruhi individu di dalam organisasi tersebut. Kemudian nombor 4, to achieve their goals in an effective and efficient manner, organizations can be rationally or scientifically to be designed through the structure and the procedure. Kita biasa dengar SOP, kita biasa dengar reorganization, restructuring, proses apa semua. Okay. Kenapa ianya berlaku? Kerana apabila sesuatu penstrukturan ataupun struktur organisasi tadi dilihat kurang efektif, kurang berkesan dalam menyampaikan suatu objektif, yang mana ianya turut dilihat daripada segi struktur, dalaman, sesuatu hierarki organisasi tersebut dan juga orang-orang di dalamnya. Itu menyebabkan berlaku perubahan daripada restructuring. Ada yang kena pindah, ada orang baru dimasukkan, ada yang kena buang kerja dan sebagainya. Selalunya kalau kita dengar macam, restructure, ada kena buang kerja, ada orang baru masuk. Kerana ianya adalah usaha untuk menukar sesuatu tingkah laku organisasi supaya ianya dilihat boleh menjadi lebih baik dan lebih berkesan. Okay. So itu menjurus pada nombor 5, iaitu organizations can usefully be conceptualized as system that respond to and affect their environment and seek to gain information about the efficiency of those responses. So macam mana tadi? Adakah organization tadi boleh membantu untuk menjadikan seluruh organisasi tadi sebagai satu sistem yang lebih berkesan, yang lebih respon, yang lebih
efektif, okay, terhadap persekitaran mereka, terhadap mereka punya perkhususan, dan boleh meningkatkan lagi, okay, ke berkesanan dari segi penyampaian, okay, and also organizations may have cultures. Ini bila kita cakap pasal budaya organisasi ini, kalau biasa dengar ataupun nanti dalam organizational development, you all akan dengar pasal budaya, okay, budaya organisasi. Perlu ditekankan bahawa budaya organisasi ini adalah terbitan daripada tingkah laku suatu organisasi, organizational behavior. So they come with the organization culture, and this culture would affect the whole structure and also will affect the individual. When the culture is very strong, but it seems to be trying to dampen the improvement, dilihat budaya tadi dilihat menyebabkan kelembapan ataupun menyebabkan suatu organisasi tadi menjadi kurang efektif, menjadi tidak berupaya untuk menerima sebarang penambahbaikan. Di situlah di mana penstrukturan semula adalah perlu. Ianya budaya ni bukannya benda jahat kadang-kadang. Budaya organisasi ni kadang kalau ianya positif, macam kita lihat company-company Jepun. Saya suka bagi example company Jepun dalam dalam kelas ini sebabkan we know that in 1980s Malaysia we trying to adapt this Far East punya idea. Okay, kita lihat kepada dasar pandang ke timur yang mana kita lihat budaya organisasi di Jepun dilihat sangat efektif, sangat efisien. Okay, so kita pun adapt lah zaman tu. Ya, saya tak kata benda tu salah, tapi pada masa tu dilihat seluruh dunia, the western ideas of organizations is going to crumble. Yang mana pada masa tu budaya organisasi dalam di kalangan barat dilihat tidak lagi dapat memberikan sesuatu yang lebih efektif kerana terlalu banyak red tapes, terlalu banyak halangan-halangan dari segi perundangan, daripada segi idea, daripada segi hierarki yang dilihat membantutkan usaha untuk satu negara boleh mencapai status negara maju. Dan pada masa itu, especially post-war era, pada tahun 50-an sampai tahun 80-an, Jepun dan Korea dilihat sangat cepat. Negara lain lepas perang semuanya agak slow. Ada yang berjalan, ada yang merangkak dalam mencapai dia punya kebolehan keupayaan ekonomi mereka. Tapi Jepun dan Korea dilihat mereka berlari, kecut. Mereka mampu untuk memberikan suatu perubahan yang sangat hebat, sangat cepat daripada segi budaya kerja mereka, daripada segi budaya organisasi mereka, daripada segi kecekapan kerajaan mereka, daripada segi inisiatif rakyat mereka, semangat rakyat mereka yang dilihat umpamanya masa berperang lah, okay, sangat-sangat cepat, sangat-sangat tangkas, sangat-sangat berani untuk dalam menggambleng tenaga untuk membantu meningkatkan negara daripada negara yang hancur lepas perang kepada negara maju pada tahun 80-an. So these are the concept yang kita masa tu Malaysia melihat bahawa if something can be followed, can be done by us. Sebab tu masa tu banyak usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan Malaysia, okay, untuk melihat bahawa adakah budaya kerja ini kita boleh ambil, kita boleh terapkan dalam kita punya organisasi, sektor awam dan sektor swasta kita, supaya kita dapat mempercepatkan lagi lonjakan kita daripada sebuah negara yang pertanian kepada negara industri, daripada negara yang membangun kepada negara maju. Itulah dia wawasan 2020 yang ada sekarang. So organization's theory is generic in that it does not make any distinction between public and private organizations. So kenapa bila saya cakap pasal ni tadi, saya cakap pasal swasta, saya cakap pasal kerajaan, kerana ianya adalah agak general. Ianya boleh pakai di kedua-dua public and private organizations. As long as they are organizations, they have the idea of, these are the ideas of how you assess, awak menilai bagaimana suatu organisasi tadi. So ini adalah
the premises organization theory yang mana kita lihat untuk kita menilai suatu organisasi. Alright? And public organizations distinguish from the private organizations because they have to face these conditions. Walaupun kita kata tadi, dalam konsep the premises of the organization theory tadi, kita tak membezakan kedua-duanya. Tetapi yang membezakan antara public organization dan private kerana mereka kerana mereka terikat atas 3 perkara, iaitu the legal constitutional. Maksudnya di sini public organizations they are more to be tied up with the legal and constitutions, and they are political driven, and they also does not according to the market economics. Berbanding dengan private organization, they don't have any legal or constitutions that bind them together. Okay, maksud di sini private dia tak terikat dengan mana-mana kecuali akta syarikat. Mereka mungkin ada syarikat, akta anti monopoli, akta pengguna, itu saja. Tapi kalau dalam public organizations ini ada akta-aktanya sendiri yang membentuk jabatan tadi. So akta ini dikawal oleh siapa? Mereka semuanya terikat dengan ini sebagai public organizations. Dan mereka juga kadang-kadang dilihat turut terikat dengan politik. So they are political driven. Okay. So mana-mana menteri baru tukar-tukar, polisi baru dan sebagainya. So susah bagi mereka untuk menentukan misi dan visi mereka sendiri kerana mereka-nya adalah the idea is the politics that creates the policies, and these organizations have to execute the policies. Itu susah. Dan mereka tak kisah pun pasal economic market. Okay. Kalau ekonomi market pada masa itu tidak memerlukan suatu services, kerajaan perlu sediakan servis tersebut walaupun dilihat tidak memberi keuntungan, kerana itu adalah tugas kerajaan, memberi perkhidmatan dan tidak boleh membuat apa-apa keuntungan. So inilah yang membezakan di antara public organization dan juga private organizations. Jadi kalau kita kata kenapa public organization ini membazir duit, bukan membazir duit. Ianya tidak ada istilah membazir duit. Kerana mana-mana peruntukan yang telah diberi, telah disediakan oleh pihak kerajaan dalam belanjawan, hendaklah diguna pakai. Sekiranya tidak diguna pakai, dilihat bahawa satu jabatan tadi tidak efektif, tidak efisien dalam memberi servis mereka kepada rakyat. Ianya berlainan dengan private, yang mana private sekiranya mereka dapat memberi janaan wang yang lebih banyak atas modal yang sedikit, ianya dilihat lebih baik. Tapi untuk public organizations tidak ada unsur-unsur tersebut. Mereka hendaklah membelanjakan peruntukan yang telah diberikan kepada rakyat dalam perkhidmatan yang dalam jenis perkhidmatan, dan wang tersebut hendaklah dihabiskan. Kerana itu adalah tanggungjawab mereka. Alright? Okey. So ada apa-apa soalan setakat ni berkaitan dengan yang telah kita bincangkan tadi? Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh chat lah, kalau tak dalam chat pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tanya soalan, apa yang awak rasa so far okey Daniel? Betul? Saya nak tanya, yang macam 1MDB hanya public organisation kah? Okey, 1MDB saya tahu 1MDB ni benda yang sangat menarik. Setiap semester orang tanya saya pasal 1MDB. Okey. Untuk pengetahuan semua, 1MDB merupakan sebuah syarikat yang di bawah kerajaan Malaysia untuk melakukan pelaburan berkaitan dengan hartanah di dalam dan luar negara. Kenapa dibuat satu syarikat tersebut? Kerana dalam konsep kerajaan tidak boleh berniaga. Okay? Itu saya rasa dah clear dah. Daripada first lecture tu hari saya dah clearkan benda tu. Kerajaan tak boleh berniaga dengan rakyat, betul. Tetapi in order for the government to get additional income, okay, they can have a spin-off company to do the business on behalf of them. Maksudnya di sini, walaupun kerajaan tak boleh berniaga secara langsung,
tetapi dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu entiti syarikat di bawah jaminan kerajaan. So YNDB itu adalah di bawah jaminan kerajaan sebenarnya untuk melakukan perniagaan, okey, bagi pihak kerajaan, melakukan perniagaan bagi pihak kerajaan dalam mendapatkan, okey, sumber pendapatan tambahan. So ianya memang ada dalam klausa, okey, dalam klausa. Cuma isunya di sini adalah sebagaimana ketelusan di antara kerajaan dan juga YNDB itu berlaku. Sebab seperti mana yang saya cakap pada first chapter, kerajaan hendaklah telus. They must be transparent. But private organization, there is no any clause saying that they must be transparent. Boleh faham? Jadi di sini terdapat berlaku konflik yang mana kerajaan dilihat sepatutnya telus dalam segala arahan, segala prosedur antara kerajaan dan YNDB. Tetapi dilihat tak nampak. Tapi YNDB tak boleh cakap dia kena sedarkan semua sebab dalam syarikat tak perlu bersikap telus. So itu merupakan mereka punya strategi perniagaan. So konflik wujud di sini di antara dua ini. Itu yang berlaku sebenarnya di antara YNDB. Tapi kalau kita kata adakah YNDB itu boleh? Yes, dibolehkan. Kerajaan dibolehkan untuk mewujudkan satu entiti perniagaan bagi pihak kerajaan untuk berniaga. Dibenarkan. Syarat dia tidak secara terus. Maksudnya lantikan semua bukanlah lantikan orang yang sama dalam kerajaan. Hendaklah ada lantikan orang korporat dan juga orang kerajaan sebagai pemerhati dan sebagainya. Itu adalah konsep YNDB. Saya cakap ni pasal konsep YNDB ya. Saya tak cakap apa salah mereka apa semua tak. Saya cakap macam mana YNDB diwujudkan. Sebagaimana Petronas turut diwujudkan. Petronas, Malaysia Airlines, semua ni sama. Kewujudan mereka adalah di bawah akta. Kita ada akta penerbangan Malaysia, kita ada akta petroleum negara yang wujudkan Petronas dan Malaysia Airlines. Tapi mereka boleh beruntung. Sebab apa? Walaupun mereka ini ditubuhkan di bawah akta dan mereka merupakan the authority yang mempunyai kuasa untuk memonopoli, tetapi mereka juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Sebab apa? Mereka diswastakan, diperbadankan di bawah jaminan kerajaan supaya mereka boleh bergerak dengan lebih efektif. Itu akan kita lihat nanti dalam dasar penswastaan negara. Kata chapter 6, chapter 7 nanti. Tapi the idea is there. Itu idea dia. Boleh faham? Ada soalan lagi? Dia tajuk ni sangat menarik. Sebab apa? Kalau awak rajin membaca, awak baca pasal proton, awak baca pasal Pro2, awak baca pasal MAS, awak baca pasal TNB, awak baca pasal Cisco, dia orang semua asal dia daripada kerajaan. Semua asal daripada kerajaan. Tapi apabila suatu tahap mereka diswastakan dengan tujuan supaya kerajaan dapat keuntungan lebih. Tapi ada banyak juga yang political motif dan semualah. Yang mana lepas tu tenggelam apa semua. Banyaklah kalau awak baca. Saya showkan awak baca, awak boleh cari maklumat pasal Proton, Petronas dan juga MAS. Tiga ni dah cukup dah untuk awak faham apa yang berlaku sebenarnya. Bagaimana mereka daripada kerajaan, daripada diperbadankan, dan kemudian bagaimana lepas tu banyaklah benda yang berlaku. Banyak. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey. So, kita lihat pula classical theory. So, classical theory of organizations design came from two sources. First, the managers to record the reason of their success. Number two is the academic sources. Tapi kita lihat yang nombor dua ni. Yang pertama tu agak sikit lah. Tapi kita lihat apa yang Max Weber cakap. Max Weber is the first one who to describe the theoretically the ethics and of the emergings of the ethics called the bureaucracy. Okay. So, ini yang kita akan bincangkan itu bureaucracy. Okay. So, classical theory concerned with the efficient design of the organization structure, which includes the task, the relationship among tasks, and the incentive systems.
Dia 3 perkara ini yang kita akan lihat bagaimana ianya boleh membantu keberkesanan suatu aktualisasi. Okay, so most important contribution of the classical theory, okay, is the identification of the unit of analysis, where it is a concept that describe organization structure. Example, a standard tool in the organization design where they have this division of level of the specializations. Itu kita ada kekirangan sokongan, kekirangan AM, kekirangan sokongan, profesional dan pengurusan tertinggi. Itu adalah pengklasifikasian specializations ataupun dia punya jenis-jenis macam pengkelasan dalam kerjaan. Ada kod A, B, C, itu berdasarkan dia punya nature of dia punya specialization pun ada. Ini yang kita adalah. So it will be variables organization design is the scope of the indicator, and the task advantage, the person who perform the task become expert in relatively short period. Kita contoh, kami lecturer, fokusan kami adalah pengajaran dan juga pembelajaran PNP ya. Apabila kami bertukar kepada pentadbiran, okey, ianya maksudnya perubahan pengkhususan, dan mungkinan besar kami mungkin pandai mengajar tapi dari segi pentadbiran agak kurang mahir. Itu yang banyak berlaku lah sebenarnya. Saya tak kata saya pun pandai mentadbir lah, tapi this is what usually happens lah. Alright. Okay. Kemudian yang kedua, so this division of level actually when they have this experts or specializations and people who are under that is already experts, they already specialized, it actually help to increase the effectiveness. Class. Okay, so effectiveness of how the one organizations can go or can progress. Alright. Macam mana pun. Sekejap Okay, sorry ya. Banyak tu orang kumpul tadi. Servis tempat pintu pula. Ini lepas tu kerani pula telefon macam-macam kumpul. Sorry ya. Alright. So kita lihat di sini, okay. Bagaimana kekhususan tadi ada kebaikan dia. Tapi ada juga kelemahan. Yang mana sekiranya macam kami tadi. Kami specialization kami mengajar. Apabila kami ditugaskan menjadi bahagian pentadbiran, so kekhususan tadi dah lari. So akan ada ineffectiveness in the working scope. Ada yang biasa mengajar, dia expert, dia very expert in teaching, tapi bila diberi tugasan pentadbiran jadi slow. Okay, jadi slow. So inilah kelemahan lah daripada segi the specialization of division of labor. Sebagai contoh teruslah senang. Kemudian standardization of tasks. So when job divided into subtasks, okay, the subtasks are often interdependent. Okay, effective overall performance depends on the careful coordination. Task is defined for optimal efficiency, defining method standardized performance. Maksud di sini, standardization of task ni maksudnya kita dah ada SOP. Ni biasa kita dengar SOP kan. Apakah maksud di sini SOP tadi? Standard Operation Procedure. Maksudnya di sini, in order for us to execute the task, they must have some standards. And the standards to operate the task, they have the procedure. Ada prosedur dalam melakukan itu. So inilah wujudnya SOP, inilah wujudnya file manager, inilah wujudnya skop kerja dan sebagainya dalam kerjaan. Okay, kerana setiap kerja tadi ianya saling berkaitan satu sama lain,
Okay, so in order for all of these coordinations of the task to be effective, there must be some standardizations so that one subtask to another subtask can talk to each other, and also apa yang jadi lepas itu dia melancarkan lagi perjalanan di antara satu task ke satu task yang lain. So task is defined for the optimum efficiency, okay, and defining method standardized performance. So method dalam pelaksanaan suatu tugasan tadi akan di standardize supaya ianya dapat meningkatkan lagi keberkesanan dalam penyampaian suatu tugasan. Sebab tu ada carta aliran kerja. Cuma sayang sebab you all belum praktikal kan. Tu yang agak susah lah nak tengok. Kalau you all dah praktikal, memang saya kata these are the things yang you akan buat dalam you punya praktikal. Memang inilah benda yang you buat. You belajar pasal carta proses kerja. Kalau macam contoh kalau kita pergi ke jabatan DPJ ini lesen. Okey. Dia ada carta aliran dia. Berapa lama masa dibuat, berapa lama proses berlaku, apa dokumen yang perlu disediakan dan sebagainya. Okey. So itu adalah standardizations of the methods. Okey. Dalam perkembangan pekerjaan memang ada satu standardization of the methods. Okey. Boleh faham Alright. Nombor 3, ini yang awak biasa alami sangat. Awak biasa alami. Okey. Pernah tak awak pergi ke pejabat am di fakulti, awak pergi ke kaunter sana, okey, so kakak-kakak yang berada di tepi tu, mereka tu merupakan pembantu takbir akan datang. Tanya, ya dek, apa nak this one? Okey, kakak kata, saya ada masalah untuk pendaftaran khusus. Okey, mereka akan cakap, okey, adik dah cek tak dengan ni, apa tu, khusus apa? Okey, dah. Kota ada? Okey, alright. Kemudian dia kata, okey, adik dah bincang tak dengan penyelaras program dulu nak ambil khususnya apa semua? The first step is ditanya adalah penyelaras program dulu. So, mean to say this is the hierarchy of the authority. Mean to say mana-mana pihak hanya penyelaras program saja yang dapat memberikan kata putus sama ada satu khusus tadi boleh diambil atau tak mengikut kesesuaian dan keperluan sesuatu program. Itu the hierarchy of the authority. Kemudian bila orang kata, oh ya penyelaras program dah dapat ni semua, ini dia punya surat semua. Okey, kemudian dia kata apa? Akan rujuk kepada timbalan atau penolong pendaftar bahagian akademik. Mereka yang ini merupakan pegawai yang akan menjalankan kerja-kerja pentadbiran berkaitan dengan khusus. Dan apa-apa lepas itu anda akan di-refer kepada timbalan dekan akademik. Kerana the hierarchy of authority semakin meningkat, iaitu timbalan akademik, dekan akademik tadi yang akan mempunyai kuasa untuk menentukan bahawa ini sesuatu tidak. Dan last sekali yang boleh sign hanyalah dekan seorang, iaitu the highest authority in the faculty. So, this is what this mean by the hierarchy of authority. Okay. Someone at the higher level is given the responsibility of resolving conflicts or making decisions. So, the right to make decision is called authority. Jadi, yang boleh sign, yang boleh kata, yes, awak boleh ambil khusus sekian, hanyalah timbalan dekan dan juga dekan sahaja. Hanya mereka yang boleh buat decision atas nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh penyelaras program dan juga penolong pendaftar akademik. So itulah hierarki dia. Dan apa maksud hierarki ni tadi? So hierarchy of authority maksudnya the devolution of power given, okay, has been akan diberi sedikit-sedikit kepada seseorang di bawah mereka untuk melaksanakan tugasan sehinggalah the ultimate decision only can be made by the top management. So dia ada dia punya the continuity of the processes yang akan berlaku daripada bawah sampai ke atas untuk menjamin what we call as the credibility of the positions. Nombor satu, dan juga this is the chain of command. Chain of command. Okay. Dan inilah dia yang kita selalu sebut sebagai birokrasi. Right? Okay. And then the unity of principle.
Concerning reporting, oops, sorry. So concerning the reporting from the bottom of the hierarchy, all right, to the top, achieved through unity of the command. There is no employee shall report to more than one supervisor, and to reduce ambiguity and possibility of conflicting orders. So, the unity of principle ni maksudnya setiap pegawai bawahan akan ada satu pegawai untuk direport, dan setiap pegawai tadi ada satu pegawai atas untuk report sampailah ke top management. Kenapa di sini? Kerana the idea is concerning reporting from the bottom up to the hierarchy to the top, where there's no employee shall report more than one supervisor. Maksudnya kita tak nak ada orang bawah tu sebut orang atasan, tak boleh. Dia kena ada prinsip tadi chain of command. Chain of command tadi perlu ada. So orang di atas tadi pun akan lalu one to another sampai ke bawah sekali. This is what we call as a chain of command. Ianya ada dalam public organization. Okay, nombor 5, span of control, about how many persons report to each supervisor. Number is called span of control. Limiting the span of control lead to closer control and better connection. So selalunya bagi setiap pegawai akan ada beberapa orang saja di bawah dia yang dia akan dia akan supervise dan sebagainya. Kita tak nak seorang pegawai semua jaga. Apa? Ianya menjadikan lebih kurang efektif lah untuk mengawasi dia orang-orang bawahan. Kemudian kita ada line and staff, decentralizations, departmentalizations, and management process. So line and staff tadi, setiap line of the command tadi ada staff-staff masing-masing, ada different kekhususan masing-masing yang boleh membantu dalam melaksanakan tugasan bagi on that particular level. Decentralization maksudnya di sini setiap tadi akan decentralize, tak akan centralize on one particular person, tapi dia akan dipecahkan kepada department. So itulah decentralization, where it leads to the departmentalization. Ada jabatan ini, unit ini, itulah dia. Dan yang semua tadi akan wujudkan satu the management process yang akan melihat the whole concept of the organizations have their own management process within their departmentalizations and within their level. Okay. Boleh faham sekarang ni apa yang saya maksudkan? Faham, sir. Faham? Okey. Yalah, kalau faham bagus. So dia punya, kalau tengok di sini bagaimana kita kata, awak boleh lihat bagaimana rumitnya organisasi tadi kan. Rumit kan? Agak rumit. Tu terlalu banyak dia punya chain of command dia, terlalu banyak reporting dia, terlalu banyak dia punya hierarchy dia, kasta-kasta dia, classes dia tu. Banyak kan? So itulah dia realiti dalam government sector. Jadi kalau awak rasa awak boleh, orang kata faham, boleh adapt dengan benda macam ni, bolehlah awak kerja kerjaan. Tapi kalau awak rasa tak boleh, saya tak dapat bekerja di bawah sistem macam ni, so government sector will be not yours lah. Sebab kita dalam kerajaan, especially sektor awam, the idea untuk kenapa kita bekerja dengan kerajaan bukan sebabkan kita nak kerja yang stabil. Okay, kerajaan sekarang pun anytime boleh pecat orang. Sekarang ni pun kerajaan Sarawak mana ada lagi pencen, semuanya PPF. Tapi apa yang sebenarnya adalah kenapa kita nak kerja kerajaan adalah the aspiration untuk kita serve the people. Serve the people and serve the government. Maksud di sini, kita bila kita bekerja untuk negara, kita bekerja untuk negeri, kita bekerja untuk rakyat. Itu matlamat kita. Duit gaji itu adalah atas apa yang kita laksanakan. Okay, kita buat sebaik mungkin untuk membantu. Okay, duit gaji itu merupakan kita punya inilah imbuhan lah. Tapi kalau nak buat untung apa semua daripada kuasa, tak dapat lah. So, memang tak boleh lah dalam kerajaan. Walaupun memang awak dengar banyak macam-macam lah.
yang pasal yang jadi apa yang guna kuasa, salah guna kuasa apa semua. Tapi itu merupakan um, titik-titik hitam dalam kerajaan lah kita kata. Tapi kalau kita kata kalau nak kaya, government sector is not yours lah. Awak takkan kaya lah bawah kerja kerajaan. Hidup senang, yes. Boleh beli rumah, boleh beli kereta, yes. Nak kaya pergi mancung overseas tiap-tiap bulan, boleh. Okay, tak boleh. Oh, nak kaya beli tanah banyak, tak boleh. Semuanya mustahil dengan kerja kerajaan. Tapi nak kerja yang orang kata kalau masa COVID ni pun awak masih dapat gaji apa semua, yes. Memang. Tapi kalau nak kaya memang tak dapat lah. Alright. So tadi bila kita cakap pasal classical theory tadi, okay. So the evolution of this classical theory, okay, and the emerging of the new approach in the management. So in 1960s, 1950s, 60s, they started to trying to look into the scientific management. Apa pula scientific management ni? Okay. So scientific management ni ianya dilihat untuk meningkatkan lagi keupayaan public sector tadi, keupayaan organisasian tadi, okay, terutamanya dalam public sector, okay, dengan menggunakan pakai pendekatan saintifik dalam menilai sesuatu organisasi. Tak ada dalam talk show, don't worry. Okay, ni kena baca benda ni betul-betul baru faham. So this scientific management, they try to apply the scientific way. Scientific way ni bukannya scientific way yang awak gunakan radar, gunakan kimia, tak. Tapi scientific way ni bukan satu pendekatan bersistem. Pendekatan bersistem yang kita katakan pendekatan sistematik, bersaintifik. Pendekatan saintifik untuk kita menilai sesuatu organisasi dan merancang penambahbaikan. Okay. So these principles or these techniques are universal and general principles. They are generic, universal and generic, and they are being applied, okay, to every organization. Nonetheless, how different they are, we treat them as the same, as if dia semua benda yang sama. Walaupun cara realitinya semua organisasi tak boleh dinilai yang sama, tapi this kind of approach, first they standardize all the sectors, all the organizations, they treat them as the same, and they try to apply all the scientific measurements to measure the effectiveness and efficiency of the organization. Dia macam dangkal juga cara ni kan, quite weird macam apa ni, betul tak? Sebab kadang-kadang bila kita macam awak buat questionnaire lah, you treat all your respondent more or less the same level. Nonetheless, ada yang agak miskin, ada yang agak kaya, ada yang pandai, tak pandai, tapi awak anggap diorang mula-mula selevel dulu. So that is easy for you to create, or it's easy for you to design your questionnaire. Tak salah. Cuma pendekatan ni mungkin agak kurang spesifik, kita kata. Okay, and any difference will be overcome by the application of the general principle. Jadi ada perubahan, ada perbezaan-perbezaan tadi akan diatasi dengan aplikasi general principle yang telah digunakan. Okay. And this is the second aspect of an organization in the American culture. So this scientific management is being introduced by the Westerners pada tahun 50-an dulu, sewaktu mereka melihat bagaimana untuk improve lepas perang, makin improve those organizations, okay, supaya untuk, dan mereka start untuk adapt scientific punya terms lah dalam organisasi. Okay, so siapakah orang-orang yang mencipta perkara ini? So mereka adalah Frederick Winslow Taylor dan juga Henry Fayol. Okay. So apa yang Taylor buat tadi, apa yang dibuat tadi, okay, Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor tadi, mereka design based on the Max Weber's punya concept. Okay. Where Weber protested
as the transformations of an employee into the COGS, into the COGS. Okay, so Weber analyzed the relations. What Taylor did, they look into the employees. So apa tu COGS tu? This is the whatever is a goods. So Weber dia anggap employees as a goods, as a goods of service. Okay, maksudnya adalah produk. Tapi Taylor mula melihat pendekatan yang Taylor gunakan ni, dia melihat bahawa employee tadi adalah sebagai satu betul what we call it as a one of the human factors. Dia humanize the Weber punya approach. Itulah lebih kurang. Dia humanize the Weber punya approach. Weber is quite rigid. Dia anggap, okay, employer ni adalah goods. It's a part of the goods. It's a part of the product, of the services. Okay. So what Taylor do, they apply good study as a prerequisite for the accomplishment a given task in the most efficient manner. Dia tak anggap employee tadi sebagai produk, tapi dia anggap task tadi sebagai satu produk. Okay. Right? So, apa yang berlaku? Alright. Okay. So, apa yang berlaku tadi? Weber dia melihat employee ni sebagai satu cost of goods, goods sold, meaning to say services is a goods and employee as a cost. Maksudnya di sini untuk kita meningkatkan nilai nilai sesuatu barang, kita perlu menggunakan employee as a full resources in order for us to increase more goods. Okay. Tapi apa yang Taylor lihat, cost of goods tadi is a prerequisite to do the accomplishment. Itu saya dia menilai sesuatu task yang dilakukan tadi berdasarkan cost. So this one is more scientific lah. So Taylor believe in science, okay, as a solution to the society problem. Kenapa dia melihat itu? Sebab Taylor itu sendiri merupakan orang yang mempunyai latar belakang biologi. Jadi dilihat the ecosystem of the biology sebagai cara untuk melihat satu ekosistem investasi juga. So it will examines the working methods for the individual workers, okay, in bricklaying, and believe that it was possible to apply scientific principle on each task. Okay, so dia percaya bahawa working methods of individual workers, okay, it's possible to use the scientific principles in order for every workers to have this each task and to accomplish it. Dan kemudiannya dia develop 4 core principles of scientific management, yang mana 4 core tadi, management to study traditional knowledge process by workmen and devise a way to accomplish a given task. Okay, so first, this is the knowledge. Ini tu saya setiap kerja ada knowledge masing-masing. Okay, and how this knowledge can be used as a device to accomplish a task. So utilizing the expertise. Kemudian, worker study is scientifically selected according to the physical, mental, and also the physical attributes. Maksud di sini, dia bukan sekadar melihat knowledge saja, tapi dia lihat dari sini ciri-ciri physical dan juga mental. So dia dah start untuk melihat mental pekerja tadi. Okay. Kemudian workers to scientifically motivated. Weber menganggap pekerja sebagai cost untuk menghasilkan sesuatu produk. Maksudnya, tak kisahlah awak tu gila ke apa ke, as long as you can do your work, tu buat, terpakai. Tapi dalam Taylor tadi, okay, dia melihat bahawa
physical and mental is a part of the success of the organization. So dia nak lihat physical, dia juga perlu lihat mental health sesuatu kerja. So workers to be scientifically motivated to do as management instructs. Workers be paid. Jadi dia lihat cara untuk kita motivate sesuatu adalah memberi imbuhan according to the productivity, and sanctions dan hukuman will be given to those who fail to do as they do. So dia ada konsep imbuhan di sini. Kalau macam Weber tadi, gaji, maksudnya pay as your work. Itu yang jadikan cost of goods tadi. Tapi untuk Taylor tadi, dia lihat sekiranya pekerja tersebut dilihat mampu memberi produktiviti yang lebih baik, so dia akan diberi imbuhan. Beza kan? Okay. Dan works to be divided, kerja akan dibahagi-bahagikan supaya management has responsibility for designing work process and workflow. So contoh dia, division of labor where task is broken down into repetitive job. Jadi orang akan sentiasa dia jadi expert. Specialization tadi, the ideal specialization tadi di apply total so that for every task, subtask, orang tadi akan buat sampai mahir supaya productivity dia tingkat dan dia punya error dia mengurang. Okay. Okay. So ini yang berlaku lah. Ini yang berlaku lah. Okay. Dan Taylor juga believe that scientific management will lead to a better cooperation between workers and management kerana dilihat bahawa management menitik beratkan physical dan mental. Kita tak kata bahawa scientific management ni bagus sangat, tapi dia dah start melihat pekerja sebagai manusia. Itu yang penting. Yang mana Weber tadi dia melihat bahawa pekerja sebagai salah satu kos dalam penghasilan produk. Itu beza dia. Jadi Taylor ni lebih human lah, human. Okay. And is able to increase that the productivity and efficiency through the motivation given. Where the motivation is increased, the workers will give more productivity and efficiency. It will increase the profit indirectly. Okay. The workers might lose some control over their work because of the subtask has been given and also sub-specialization, but they will have the standard of living increase. Okay. Kenapa? Kerana mereka tak buat semua kerja. Tapi idea tadi pun nanti akan dibahaskan balik lah. Dan workers have more rational and response to the incentive. Maksudnya di sini, pekerja lebih rational kerana mereka physically and mentally better. They also being paid with better wages and also incentive. Okay, and dan sebagainya lah. So workers more rational and respond to incentive. So dia tahu incentive, dia akan kerja lebih keras. Okay. So attitudes and idea of this scientific management can be seen in the public sector in the position classification and job design. Kita ada pentadbiran, khususan bagi staf ini yang berlaku. So balik kepada apa yang saya explain tadi, bagaimana kita kata bila saya sendiri biasa mengajar semua, bila kita ditukar kepada pentadbiran, so this will create some problem in adapting the new responsibilities and new job scope. Itu agak susah sikit lah. Okay. So, but the idea is, this why you see, bila dalam kerajaan, ini adalah mustahil untuk penukaran pengklasifikasian pengkhususan tadi. Contohnya daripada J, daripada kejuruteraan, pergi ke pentadbiran, daripada pentadbiran pergi ke kewangan, kerana ini sangat mustahil untuk dilakukan. Sebab kita dah terbiasa untuk satu
keputusan tadi, so misalnya untuk kita upaya untuk buat kerja-kerja lain. So Taylor's conclusion from his research did not meet with the universal approval or either workers or management, but he left a legacy that could be used by later theories. Yang istimewanya, walaupun pada zaman tu scientific management tak diguna pakai pun, kerana dilihat bahawa ianya kosnya tinggi, tapi apa yang scientific management tadi membawa kepada improvement of the theory yang akan dikemukakan dan seterusnya mencorak bagaimana human resource management yang ada sekarang, yang kita ada sekarang. So that's why kita belajar scientific management, because this is the beginning of the changes of the employment hierarchy, blah blah and so on lah, administration dan sebagainya. Okay, yang mana di theories will look into the application of the universal scientific principles, the specializations where it emphasizes on routines with clearly defined tasks, clear hierarchies, and the ethos with the characters, moral nature, belief of a person of the management control. Itu yang menjurus kepada teori melihat benda ini. Okay, alright. Itu saya kata tadi ya. Kemudian Henry Foyle pula datang. Tadi kita ada Taylor, so Henry Foyle pula melihat trying to improve the scientific management, where Henry Foyle sendiri uses biological metaphor to explain the working of organizations, where he sees organization just like a human body, where ni jadi improvement tadi daripada yang Taylor tadi. So Foyle diimprovekan tadi apa yang Foyle cakap, apa yang Taylor cakap, Foyle improvekan. So his principle, where a division of level and advantage of the specialization. Tadi dia diimprovekan tadi ya. They also emphasize on the authority and concerns about the discipline and penalties. Tadi kita cakap reward system and sanction. Now is discipline and penalties. If indiscipline happens, so dia improve pendekatan yang telah diberikan oleh Taylor tadi. Kemudian the unity of command, nampak di masih unity of command, where group of people will report to one person only and they shall not have two or more reporting. The unity of directions, meaning to say the hierarchy is just like a pyramid. Subordinations of the individual interests to their organizations. Nampak? So dia dah masukkan elemen-elemen human tadi, we put the interest of the people to the organizations, and also fair remunerations for the workforce. Okay, so mean to say, tadi Taylor cakap lain. Taylor cakap money to motivate, but for Foyle, they only not talking about money, but they also talk about the remunerations. They're talking about benefits to the workforce, not only in terms of money alone, but also in terms of the benefits, in terms of the remunerations dan sebagainya. So dia enhance, dia amplifies what Taylor said before. Okay, of course, tadi dia apa yang Taylor cakap, dia tak nak ada dia nak decentralization, but Foyle cakap they have to have a centralizations because this is a feature of natural world where a center will command the whole thing, and a scalar chain of line of authority, both vertical and horizontally. Okay, so line of authority tadi vertical ke atas ataupun secara melintang. Maksudnya within their department also they have their chain of command, chain of command or the line of authority as well. Kemudian a concern with order, an idea about a place for everything and everything, everyone and everything, and equity through equitable treatment for the workers. So dia dah start berbicara lebih kepada manusia sendiri. Apa yang Foyle cakap, dia lebih kepada manusia. Pendekatan dia lebih kepada pekerja dan pekerja berbanding apa yang Taylor lebih, dia ada pekerja tapi lebih organisasi, dan kalau tengok yang Weber tadi dia agak lihat sebagai satu organisasi, sebagai satu entiti. Itu beza dia lah. And then ada initiative, stability of tenure, maksudnya ada kontrak, gajian dan sebagainya, dan juga ada
Esprit de corps, where an idea that explains union is strength. Dia macam cakap sekarang ni macam apa tu kesatuan di kalangan kerja tu penting untuk memelihara dan juga memberi environment kerja yang baik dan sebagainya lah. So inilah yang berlaku sekarang ni, memang adalah kita buat. Okay. So for your belief that management must be concerned with the planning, organizations, command, coordinating and control, and also the formal authorities between the management and also the workforce. So for you dah trying to meningkatkan, menambah baik apa yang Taylor dah cakap tadi. Okay, right. So scientific management will link organization structure to the specialization. So pengkhususan memang ada dalam scientific management. Kemudian dalam scientific management memang ada standardization of rules and procedures. They come to SOP, they come with the rules and regulation. Standardization of employment practices, ada HR dan sebagainya, ada contract dan sebagainya. Formalizations of rules clearly specified, scope of work, do and don'ts, rules and regulations, centralizations of the power, and the configurations, okay, of the chain of the command. Okay, if it's too long, they must be adequately shortened. If it's too short, they have to be adequately lengthened. And this formal approach to organizations can help to achieve its objective. Okay, so apa maksudnya di sini? Okay, how this approach can help to the organizations actually to formally allocating people and resources. So people are happier if clearly specified jobs within the organization. Maksudnya pekerja tadi di clear. Okay, tugas saya, contoh tugas saya adalah untuk membuat surat, menerima panggilan dan sebagainya. So dia buat itu saja. Dia takkan disuruh pergi pula, pergi mengop lantai, pergi buat air, apa semua tak. Dia akan rasa tak happy kalau tiba-tiba dia kerja tadi disuruh buat kerja-kerja yang remeh macam tadi, macam pergi petuk sampah, pergi cuci pinggan dan sebagainya. Tak nak. Dia kata, okay, my scope of work is I'm preparing a letter, I'm answering the calls or something. Dia akan fokus itu saja. And know exactly where they fit into the working of the organizations. Kalau dia rasa dia selesa, dia stay. Kalau dia rasa dia tak nak, dia akan keluar. So, mana-mana yang stay ni, dia rasa dia fit bekerja dengan dia tu. So, helps in where to go for formal approval, which this is easier to locate accountability and responsibility. It seems that kalau mereka fit in kerja tu, mereka rasa mereka solid kerja tu, mereka akan accountable and responsible towards the job. This is the idea of the what Paulo said. And clearly specifies operating procedure. So, dia ada di SOP dia, okay, and the mechanism of decision making, processes dan sebagainya in the formal manual, and indicates procedure in decision making showing where and how decisions are made within decisions. So, procedure tadi pun will indicated in the decision making and how it will be decided in the organization itself. So, nampak? SOP tadi pun ada kaitan dia dengan organisasi juga. Okay, child concurs with this principle. Okay, child bersetujulah dengan prinsipal yang telah dikatakan oleh Foyle tadi, where the dimension of the organization structure consists of the allocation of responsibilities and tasks of individual. Dia pun setuju juga the designation of formal reporting relationship and also the grouping of individuals into units, unit into departments, department into larger unit. Nampak? The compartmentalization, the departmentalization tadi ada sub-departments and sub-units tadi untuk melihat lebih baik pengkhususan dan juga chain of command tadi supaya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Right? Also the location of authority and the channels of the communication, interpretation and participation between employers and also the management. So ini yang child tekankan, dia bersetuju dan dilihat benda ni, yang perlu cakap lah. But remember that this is all happens in before 1980s. Sebab apa yang nampak dalam sistem public sector sekarang ni adalah bermula daripada 80-an. So, tapi penting tahu supaya kita faham apa yang berlaku sebelum ini, okay, dan juga apa yang berlaku selepas ini. So, of course, seperti saya cakap tadi, semuanya tahun 70-an ke bawah.
kita tak guna sangat. Kenapa? Kenapa? Lihat, there are some criticism of the scientific management, where it is difficult to coordinate because of many specialized tasks and division of labor. Terlalu compartmentalized, terlalu specialized tu susah nak coordinate. Sebab apa? Masing-masing dengan diri sendiri, dia tak nak coordinate dengan orang lain, tak nak, tidak susah nak buat coordination, susah nak buat integration. And individuals may be seen only their own specialized parts and not of the whole nation, which is not good. Kenapa? Sebab the employer will fail to understand, to get the inspiration of the whole organization itself. Dia cuma tahu, okay, tugas saya cuma akan kontak telefon je lah. Dia tak rasa, dia tak ada rasa the belonging of to the organization. Okay. And inflexible and response to the changing circumstances. Itu saya, sekiranya berlaku perubahan akibat daripada polisi dan juga persekitaran, perubahan restruktur dan sebagainya, so pekerja-pekerja ni tadi akan susah untuk adapt dengan situasi yang baru. Dia jadi agak dormant, agak negatif, tak proaktif dan sebagainya lah. And they also bounded by rules. Individuals cannot exercise discretion within workplace. Okay. And this also could lead to lack of motivation among the workers, where individuals seen as the cause of the goods services. Taylor treats workers as automations as they respond to the financial incentive. Oh, Pak Duit banyak kerja, kalau tak Pak Duit slow. Workers at the lower end of the hierarchy have little responsibilities as few decisions are delegated down. So tadi itulah dia ada kelemahan, kritikan-kritikan yang telah diberikan kepada scientific management. Okay. So ada apa-apa soalan sebelum kita bincang pasal birokrasi? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Hello? Ada apa-apa soalan tak? Belum ada, ha? Lagu tak ada. Ini keluar, kalau dalam exam ni keluar seronok ni. Dapat jawab tak? Faham lah? Clear lah? Apa saya cakap? So, benda-benda ini yang kita lihat bahawa ianya merupakan asas lah. Sebab kerajaan kita di Malaysia pun kita mengguna pakai perkara-perkara ini dulu. Especially awal kemerdekaan sampai tahun 70-an dulu. Memang terlalu banyak jawatan diwujudkan dalam kerajaan. Sehingga kan pada masa itu kita ada, saya cakap lah, kita tak cakap benda jahat lah. Dulu kerajaan dulu, okay, kita ada sehinggakan untuk penjualan arak dan juga judi adalah di bawah takbir di kerajaan. Itu dulu maksudnya apa-apa yang kerajaan monopoli semua perkara satu. Okey, lepas tu yang mereka tamatkan itu semualah dan open lah. Kemudian dilihat dulu jawatan terlalu banyak. Okey. Salah satu jawatan yang telah dihapuskan adalah penjaga bilik fail. Yang mana dulu nak dapat fail awak kena report dengan penjaga bilik fail, yang mana kerja penjaga bilik fail hanya jaga bilik fail saja. Kalau dulu filing-filing semua hendaklah diletakkan di dalam satu kawasan khas, iaitu bilik fail. Jadi apa yang berlaku, orang lain mereka tak kisah pasal fail, dan penjaga bilik fail tak kisah pun pasal orang lain. Dan ianya mewujudkan what we call as the separation of the responsibilities, dan juga orang-orang ni tadi, penjaga bilik fail tadi, sekiranya berlakunya restructuring, mereka tak tahu buat kerja lain. Sebab mereka tahu jaga bilik fail je. Suruh jadi dispatch tak pandai, suruh jadi benda lain tak pandai. So ianya along the time ianya merugikan lah. Ianya merugikan organisasi. Sebab tu dulu banyak sangat-sangat jawatan-jawatan yang diwujudkan dalam kerajaan. Sampai sehingga dilihat bahawa terlalu banyak penjawatan menyebabkan sistem kerajaan tadi berfungsi dengan kurang efektif.
Sebab tu pada tahun 80-an, okey, adalah dilihat bahawa perlunya satu perubahan yang besar-besaran, iaitu dengan dengan penstrukturan semula kerajaan, banyak jawatan-jawatan dihapuskan, jawatan-jawatan yang dilihat tidak lagi relevan dihapuskan dan diganti dengan jawatan-jawatan yang lebih fleksibel dan lebih dinamik. Itulah. Itulah yang berlaku, dalam sektor awam kita dahulu. Jadi saya mencakap benda-benda yang saya bincang semuanya masih dalam tahun 60-an, 70-an dulu. Belum sampai 80-an lagi. 80-an seterusnya. Okey. Kalau tak ada soalan, kita akan lihat pada birokrasi. Saya faham awak suka sangat benda ni, birokrasi. Tapi awak faham tak apa maksud birokrasi sebenarnya? Faham betul apa maksud birokrasi? Bila cakap orang kena jumpa ni, oh ni lah semua ni kerajaan slow ni, birokrasi ni menghalang semua. Tak. Okey. Jangan salah faham. Dalam kerajaan, kita wujudkan birokrasi kerana kita tak mahu seseorang pegawai tadi terlalu banyak kuasa. Kerana apabila terlalu banyak kuasa akan mewujudkan salah guna kuasa. Satu. Nombor dua, kita nak wujudkan bahawa setiap pegawai tadi accountable atas setiap urusan ataupun setiap keputusan yang telah dibuat. Maksudnya di sini, apa-apa keputusan yang dibuat, pegawai tersebut hendaklah bertanggungjawab. Okey. So, ianya membantu dari segi ketelusan dan juga integriti sesuatu pejabat awam. Itu sebab kita ada birokrasi. Jangan marah birokrasi. Tapi bila awak faham kenapa birokrasi itu wujud, awak faham kenapa pelan ini, so awak akan lebih faham bahawa dalam kerajaan bukan seorang yang buat keputusan, tapi keputusan yang telah dipersetujui adalah berdasarkan keputusan secara kumulatif. Itu maksud dia. Alright. So birokrasi is an organization where it is very synonyms with the public service. Maksudnya kerajaan saja yang guna ni, swasta tak pakai birokrasi ni. And it is form of a government where appointed officials play a central role. Nampak sini? Appointed officials will play a central role of the command. So Kennedy and Siegel defined it as the system of authority, people, officers, and methods that government uses to achieve its objective. Okay. So term bureaucracy was coined by the Max Weber, where Weber examines organizations and concern about the nature of the authority system and why people obey with cautions. Tu masa tu Weber melihat kenapa organisasi, kenapa authority ni, nature authority ada center of power dan sebagainya, dan kenapa orang-orang ni dia ikut aja dia punya order-order tadi tanpa sebarang soalan. So legitimacy on the authority system. Okay, these are the birokrasi lah. Yang mana birokrasi ni datang daripada perkataan Perancis, maksudnya bureau is a writing table of cloth covering the desk of the governmental official or a place where the official works. Meaning to say, the rule of the bureaucracy is ruled by the official. So bureaucracy defined as a power, influence of the heads and staff of the government bureaus. Okay. So itu maksud dia. Maksudnya dalam birokrasi ni memang berkaitan dengan a power and the influence of the head and the staff in the government official. Itu maksud dia. So kita lihat satu-satu dalam bureaucratic authority ya. So dalam bureaucratic authority ada tiga authority. First, they are charismatic authority, traditional and rational or legal authority. So charismatic authority is the interaction with the subordinate based on the personality. Maksud di sini kalau personality tu baik, orang dengar cakap dia. Kalau dia ni jenis yang tak baik semua, orang tak nak dengar cakap dia. So this kind of authority are stabil. Okay. You dapat lihatlah bagaimana ada setengah tempat they have this kind of element. So traditional authority tadi lahir-lahir saja ada kuasa. Teraja lah. So the third one will be the rational or legal authority, where it's all due to the legal system, jurisdiction system, where the power is lined by the law. Okay.
So, rational legal authority sebagaimana saya kata tadi, legal basis maksudnya ada undang-undang yang memberi takrifan kuasa kepada seseorang, and is rational where it's the creation of the authority, they have the procedures and the normative systems. So this is most dominant authority type where it doesn't relate to the personality of the people. Maksudnya walaupun orang tu tak nak cakap ke apa semua, tapi dia ada kuasa. Dia ada undang-undang yang memberi kuasa kepada dia, we have to follow his order. Walaupun dia jenis yang tak nak cakap, dia jenis yang cringe, dia jenis yang emo ke apa, dengar je. Buatlah kerja. Macam itulah. Sebab susah juga kalau kita kata semua nak bos-bos kita yang baik, kadang tak juga dapat bos semua baik. Tapi because of the authority of power, we have to follow. This is what we call as a rational or legal authority. So, in bureaucracy, so main component of the Weber's other type of bureaucracy adalah they have the hierarchical, meaning to say they have the hierarchy of the power. They have relationship between the individuals, known who is the head and who's the subordinates. The positions are determined by the qualifications of those who are heading the department or who are leading the organizations. And then the unity of the command, where each unit have their own supervisor and everyone have to report to the supervisor and the supervisor will report to their superior. This is the unity of command, where one people shall never report more than one commander. Okay. So, and also they have the authority of command, where the authority of command, they must come from the greater positions. Kemudian dia ada formal rule, where tasks carried out based on the procedure, rules, commands or directive. Maksudnya di sini tak ada arahan bertulis apa semua, tak boleh buat. Kena ada memo, kena ada perkeliling, kena ada surat kuasa, baru boleh buat. So each task done according to methods and standards which already determined. Maksud di sini setiap decision, setiap keputusan kita buat memang ada kaedah dia, memang ada standard dia yang kita kena ikut, dan kena ada ikut dia punya carta aliran dan sebagainya. Sebab tu salah satu sebab kita dalam kerjaan banyak borang lah, borang A, B, C, D sampai entah mana borang. Sebab apa? These are the standards yang kena ikut. Kena ikut ini, itu adalah carta aliran kerja dia, kena ikut. Sebab tu inilah birokrasi. Inilah birokrasi. And then we have the specialized of labor, where tasks will be divided, but not too sub-specialized. Okay, we will improve the productivity, and the employment and promotion are based on merit, and these are full-time employment. Okay, decisions are based on the impersonal rules, where decision made on relationship between individuals on the professional basis. Bukannya sebab aku suka kau, siap kau, tidak aku tak boleh. Kita kena ikut profesional. So workers focus on the goals of the decisions, not individual goals. Okay, and then importance of written file. Nampak tak written file tadi? Kena ada filing, kena ada borang dan sebagainya. Jangan marah lah pasal kenapa pergi kerja-kerjaan, pergi pejabat kerjaan di borang berjela-jela ni. Jangan marah. Sebab apa? Itu adalah dia punya keperluan dokumentasi. Pendokumentasian adalah sangat penting dalam sektor awam. To ensure that bureaucrats follow directive on decision made. Itu sebab dia. So, semuanya dalam hitam putih. And record down all rules, decisions and rationale for that decision. So, tapi walaupun tengok, tapi awak nampak sendirilah. Apa yang saya terang tadi memang nampak lah. Apalah ini birokrasi, banyak betul lah halangan, banyak betul susah apa semua. Betul, tapi sebabkan semua dalam kerajaan, kenapa kita buat birokrasi? Sebab apa? Ada undang-undang yang mengikat sesuatu perkara. Ada undang-undang yang mengikat kami sebagai pejabat awam. Ada undang-undang yang mengikat kami dalam pembuat keputusan. So, semuanya ada undang-undang di sebaliknya, dan setiap perkara yang dilakukan sebenarnya tanpa prosedur yang betul akan terbatal secara sendirinya. Okay. Jadi common perception tadi, bukan birokrasi, banyak red tape. Halangan lah red tape ni banyak. Semua tak boleh, semua tak boleh, semua tak boleh. Semua tak boleh, itu red tape. Tapi kenapa wujud red tape? Sebab apa? Setiap pegawai ada authority masing-masing, ada dia punya
jurisdiction bagi setiap maklumat yang ada. Maksudnya, kami tak boleh lihat hutang student sebab kami lecturer. Kami cuma dapat tahu awak punya akademik saja. Pihak bendahari, dia tak boleh tengok awak punya akademik sebab dia bukan bidang dia, tapi dia tahu hutang awak dekat dengan universiti dan sebagainya. So, itulah red tape. Maksudnya kami tak boleh tengok semua maklumat pasal sesuatu maklumat seseorang. Dia ada dia punya authority dia. Okay? Dan dikatakan sebagai tak efficient. Iyalah, kalau banyak red tape tadi, banyak halangan, kena pergi sana sini, kena nampak macam bola apa semua, nampak tak efficient. Betul? Tapi itulah realiti dia bahawa setiap pegawai ada kekhususan tugas masing-masing, ada legal bound to their job descriptions, okay, and juga ada dia punya accountability yang dia kena fikirkan. Dan juga dilihat sebagai tak sensitif. Ya, memang tak sensitif. So apa? We normalize everything. We treat everyone as the same. Tak ada istilah special treatment. Awak tu anak datuk, ada treatment, tak ada. Okay. So ianya lebih menjurus kepada normatif. Semua dianggap sebagai sama. And dilihat sebagai too formal. Kenapa too formal? Sebab apa? Any action, any decision, any information adalah bounded by legal, terikat dengan undang-undang, dan sebab itu kita perlu lihat sebagai formal. Terlalu formal lah, tak boleh santai-santai ke? Tak boleh. Pergi pejabat kerajaan tak boleh pakai casual sebenarnya. Kena pakai formal. At least ada collar, seluar panjang, kaki bertutup, tak boleh pakai selepas pun. Sandal ataupun kasut apa? Formal. Awak memasuki pejabat kerajaan, maksudnya awak memasuki tempat yang mana sekelilingnya adalah di bawah undang-undang. Dan untuk awak menghormati satu undang-undang dan untuk menghormati suatu perlembagaan negara, anda hendaklah bersikap kemas. Berpakaian kemas, bersikap baik. Cara anda menghormati perlembagaan. Kerana kalau seseorang tu tak pandai nak hormat perlembagaan, tak ada beza dah dia dengan binatang dan hutan. Bahkan binatang dan hutan pun ada dia punya community, ada dia punya power, chain of power, ada dia punya kelompok dia, dan ada dia punya authority dia. Ingat. Sebab tu, kena berpakaian formal, kena cakap dengan formal apa semua. Sebab tu kalau kita pergi kerajaan, dikatakan perlu bercakap bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu. Bukan sebab orang kerajaan tak boleh cakap bahasa Melayu. We know, we can converse in English, but it is bounded by the law saying that any formal communication must be made in national language. Kalau di Semenanjung ataupun kerajaan federal office di Sarawak, kena cakap bahasa Melayu. Untuk state government untuk Sarawak, our formal language will be English, so you can speak in English. Nampak beza dia? Untuk menjadi seorang rakyat yang bagus, yang baik, anda kena faham ini semua. Okay? So, itu saja untuk hari ini. Thank you very much.